Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Okey. So sekarang ni kita akan sambung bincang soalan tutorial. So soalan 5.1 soalan 8G. Okey, so kita kaji dulu soalan. Soalan suruh kita integratekan ln x over x dx. Okey, so basically kita tak boleh nak integrate secara basic lah kan, sebab integrate ln memang tak boleh pakai basic. So basically kita kena menggunakan either kaedah substitution lah atau kaedah yang lain. Okey, so saya nak salin dulu soalan kan. So kali ni saya nak jadikan dia sebagai integration of ln x per x. Bukan jadi ke pun, nak salin balik je sebenarnya. Okay, so basically kita akan pilihkan yang yang selepas kita differentiate, benda tu ada pada soalan. Okay, so let's say saya nak pilih u, and u is equals to ln x, dan kita tahu differentiate ln, kita akan dapat jawapan dia sebagai 1 per x. Okay, dan kita boleh susunkan dia sebenarnya kan, so supaya dia jadi du is equals to dx over x macam ni. Sebenarnya. Okay, so yang mana basically bila kita bila saya nak cuba tukarkan soalan ni, bukan tukarkan cara tulis dia kan. Contoh saya jadikan dia macam ni, integration of ln x, okay, dx over x. Okay, so yang over x tu dia bebas kan, dia boleh bergerak, dia boleh ada kat bawah ln x tu, ada kat bawah dx pun boleh. Okay, tapi dia tak boleh letak kat luar lah kan, sebab dia adalah unknown, dia bukannya constant. So basically kita tahu yang this dx over x ni kan, kita ada, dia dah jadi sebagai du. Okay, dan juga yang ln x ni, okay, berwarna highlighter tu dah jadi sebagai u dah. Okay, so kita akan teruskan dengan integration. So sekarang sebenarnya soalan tu dah jadi integration of u du je sebenarnya. Okay, so iaitu bila kita integratekan u, maka dapat ada sebagai u kuasa 2 per 2 tambah juga dengan c, dan u kita dah let sebagai ln tadi kan, so ganti balik lah. So kita ada ln x kurungan square over 2 tambah juga dengan c. Okay, so this is the solution lah untuk soalan 8G. Alright, kita tengok pula soalan yang seterusnya. Okay, sekarang soalan 8H pula. So again, saya nak tukarkan bentuk dia, nak tukarkan cara tulis soalan tu menjadi kita ada integration of x kuasa 5. Okay, dan kita ada x kuasa 3 tambah 1 kuasa 1 per 3. So di antara mistake pelajar, dia tak jadikan kuasa 1 per 3. Dia tulis 3 kat situ. Memang salah lah. Okay, so kita akan let u kan yang dalam kurungan seperti biasa. So let u is equals to x kuasa 3 tambah 1. So kita ada du dx. Okay, so kita ada 3x kuasa 2, dan saya nak tukarkan dia menjadi du perkan dengan 3x square is equals to dx. Okay, kalau nak tengok dulu adakah kita dah dapat benda yang boleh diganti kan. So yang x cube tambah 1 ni kan, dia dah jadi dalam sebutan u, dah settle. Okay, so kita punya dx sekarang ni dah jadi dia sebagai du over 3x square. Okay, pun dah ada. So ini dah ada. So sekarang kita tinggallah yang x kuasa 5 ni kan. Mana pula datang x kuasa 5 ni? So bila kita tengok kalau saya gantikan kan, so kalau kita gantikan dx ini dengan du per 3x square ni, so x kuasa 5 dan x kuasa 2 ni boleh dipermudahkan kan. Kita boleh simplifykan dia. Okay, so mungkin ada yang tak nampak lagi, kita tengok dulu. So kalau kita masukkan dia, so kita ada integration of x kuasa 5. Okay, so kita ada u kuasa 1 per 3, dan dx sekarang kita ada du per 3x square. Okay, so hopefully korang semua jelas lah. Yang per 3 ni dia adalah sebenarnya kita ada 1 per 3. Betul? Okay, so kalau 1 per 3 kita boleh letak dia dekat luar. 1 per 3 boleh letak kat luar. Okay, dan sebenarnya yang kita ada x kuasa 5 ni kan, this x kuasa 5 dengan x kuasa 2 ni boleh dipermudahkan kan, by using hukum indeks. Maka dia
dia jadi sebagai X kuasa 3 lah. Sebab kita dah X 5 lah. X kuasa 3 lah. Sebab kita dah dah tolakkan kuasa tu. Okay, so sekarang jadi X kuasa 3 U kuasa 1/3 du. Okay, dan secara tiba-tiba, okay, so kita dapati bahawa kita ada X kuasa 3 lagi kat sini. Okay, iaitu yang mana kita tahu kita boleh adjust dekat sini. Kan? Adjustkan U ni supaya dia menjadi U tolak 1 is equals to X kuasa 3. So sekarang barulah X kuasa 3 tu dah ada dalam sebutan U. So baru kita buat penggantian. Di sini sebenarnya baru dapat markah substitution by integration yang sempurna. Yang mana everything dalam sebutan U. Okay, apa cara tulis ni? Sekejap saya tukar balik. Okay, so dia dah jadi U tolak 1. Darab juga dengan U kuasa 1/3 lah du. Ini baru dapat satu markah untuk integration by substitution. Okay, saya sambung kat sini je. Alright, so kita perlu expandkan dia. So maka dapatlah dia sebagai U kuasa 4/3. Okay, tolak juga dengan U kuasa 1/3 du. Sekarang dia dah dalam everything in terms of U. So barulah kita integratekan satu per satu. Okay, so kita akan integratekan. So kita akan dapat dia sebagai integrate U kuasa 4/3 kan. So yang mana 4/3 tu akan ditambah 1 lah. Okay, so which is basically kita akan dapat dia sebagai U kuasa 7/3. Okay, so perkan dengan 7/3 juga kat sini. Tolak juga dengan U. Okay, so 1/3 tambah 1 jugalah. Okay, so kita akan dapat dia sebagai 4/3. So perkan dengan 4/3. Saya nak tutup kurung kat sini lah pula. Dan tambah C. Okay, so basically bila kita simplifykan, kita rotatekan yang fraction ni jadi 3/7. Okay, so U kuasa 7/3 tolak juga dengan 3/4. So U kuasa 4/3 tambah juga dengan C. Okay, so kita boleh expandkan 1/3 tu kan, yang mana this salah pula. Okay, yang mana 3 tu kita boleh simplifykan dia. Okay, so so dia jadi macam ni. So basically kita akan dapat dia 1/7. Okay, so U kuasa 7/3 tolak juga dengan 1/4, yang mana 3 tu dah cancel So U kuasa 4/3 tambah juga dengan C. Dan adakah jawapan akhir boleh dalam sebutan U? Bagus, tak boleh. Okay, so kita tukar balik dalam sebutan X, iaitu kita akan dapat dia sebagai 1/7 X kuasa 3 tambah 1 kuasa 7/3 tolak juga dengan 1/4 X kuasa 3 tambah 1 kuasa 4/3 tambah juga dengan C. Maka inilah jawapan akhir dia. Okay, so kita akan sambung dengan chapter 5.2 dalam video yang akan datang.